Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wallazina tabauhum ila yaumiddin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang sekali lagi mengizinkan saya untuk membentangkan tajuk sejarah alam dan manusia, yang akan membincangkan tentang banding beza antara teori sejarah barat dan fakta sejarah menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Siri yang ke-10 ini, perbincangan adalah berkaitan tentang tamadun awal manusia. Tamadun awal manusia. Menurut perspektif barat, manusia awal tidak bertamadun. Mereka menjalani kehidupan primitif, iaitu tidak tahu menggunakan sumber alam. Tamadun manusia bermula selepas melalui beberapa peringkat proses pembentukan tamadun. Peringkat pertama ialah penyesuaian diri dengan alam sekitar, diikuti dengan pembinaan penempatan kekal di lembah-lembah sungai dan melakukan pekerjaan khusus seperti bercucuk tanam dan menternak binatang. Ahli sejarah barat telah merumuskan bahawa terdapat 4 tamadun awal manusia. Pertama, tamadun Mesopotamia, antara 3,500 tahun sehingga 539 tahun sebelum Masihi. Kedua, tamadun Mesir, antara 3,100 tahun sehingga 1,213 tahun sebelum Masihi. Ketiga, tamadun Indus, antara 2,500 tahun sehingga 1,750 tahun sebelum Masihi. Keempat, tamadun Huanghe, antara 2,205 tahun sehingga 256 tahun sebelum Masihi. Tamadun Mesopotamia. Tamadun pertama manusia yang dipercayai berlaku sekitar 3,500 tahun sebelum Masihi, iaitu di lembah sungai Euphrates di Mesopotamia, Iraq. Ia dikenali sebagai tamadun Mesopotamia. Antara penemuan bahan sejarah yang membuktikan bahawa Mesopotamia merupakan tamadun pertama di dunia ialah seperti Kod Undang-Undang Hammurabi, Menara Ziggurat, dan Taman Tergantung Babylon. Pemerintah yang terkenal dalam tamadun tersebut ialah Hammurabi, Nebuchadnezzar, dan Naram-Sin. Sumbangan tamadun Mesopotamia. Tamadun Mesir. Tamadun Mesir merupakan tamadun manusia kedua selepas tamadun Mesopotamia. Tamadun ini terletak di lembah sungai Nil dan terbentuk kira-kira 3,100 tahun sebelum Masihi. Antara penemuan sejarah daripada tamadun Mesir ialah piramid, Sphinx, dan tulisan hieroglif. Pemerintah Mesir dikenali sebagai Firaun. Sumbangan tamadun Mesir. Tamadun Indus. Tamadun manusia ketiga di dunia ialah tamadun Indus, yang terletak di lembah sungai Indus, India. Tamadun ini terbentuk kira-kira 2,500 tahun sebelum Masihi. Peninggalan utama tamadun ini ialah sistem bandar terancam, seperti mana yang terdapat di Mohenjo-daro dan Harappa. Sumbangan tamadun Indus. Tamadun Huanghe. Tamadun yang keempat ialah tamadun Huanghe. Tamadun ini wujud kira-kira 1,800 tahun sebelum Masihi di lembah sungai Huanghe, China. Kerajaan ini pernah diperintah oleh 3 dinasti, iaitu dinasti Shah, dinasti Shang, dan dinasti Zhou. Tamadun awal manusia menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Sebelum mengupas tentang tamadun awal manusia menurut Al-Quran dan Al-Hadis, di sini dikemukakan satu persoalan. Benarkah Mesopotamia merupakan tamadun pertama manusia di atas muka bumi, sebagaimana yang dikatakan oleh teori sejarah barat? Kalau Mesopotamia merupakan tamadun yang pertama manusia,
Adakah manusia yang hidup di dunia sebelumnya adalah manusia prasejarah yang primitif? Menurut Al-Quran dan Al-Hadis, Allah mengutus Rasul untuk setiap umat manusia, untuk memimpin manusia ke jalan yang lurus, bermula sejak Nabi Allah Adam AS lagi. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Wa minhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah. Dan sesungguhnya kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang rasul dengan memerintahkannya menyeru mereka, hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhi taghut. Maka di antara mereka yang menerima surah Rasul itu ada yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah dan ada pula yang berhak ditimpa kesesatan. Surah An-Nahl ayat ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walikulli ummatin rasulun fa iza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun. Dan bagi tiap-tiap satu umat ada seorang rasul diutuskan kepadanya. Setelah datang rasul masing-masing menerangkan apa yang mesti diterangkan, maka hukuman pun dijalankan di antara mereka dengan adil dan mereka tetap tidak dianiaya. Surah Yunus ayat ke-47. Kita wajib percaya bahawa setiap umat diutuskan Rasul. Adalah dipercayai bahawa Rasul yang diutuskan oleh Allah kepada umat manusia di Mesopotamia ialah Nabi Ibrahim AS, yang merupakan Rasul ke-6 mengikut susunan 25 Rasul yang disebut dalam Al-Quran, iaitu selepas Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud dan Soleh. Sekiranya zaman Nabi Ibrahim AS merupakan tamadun pertama manusia, adakah manusia pada zaman Nabi-Nabi sebelumnya tidak bertamadun? Dalam bab yang lalu telah dibincangkan bahawa fakta sejarah daripada Al-Quran dan Al-Hadis telah menolak teori sejarah barat yang mengatakan bahawa zaman air batu yang melanda dunia memisahkan zaman Paleolitik dan Neolitik. Sebenarnya tidak pernah wujud. Sebaliknya yang melanda dunia ini ialah banjir besar pada zaman Nabi Nuh AS. Sekiranya banjir besar ini boleh dianggap menggantikan zaman air batu, maka zaman sebelumnya ialah zaman Paleolitik. Adakah Nabi Adam, Sis, Idris dan Nuh itu merupakan manusia yang hidup pada zaman Paleolitik? Bagaimana pula dakwaan ahli sejarah yang mengatakan bahawa pada zaman Paleolitik manusia sudah bertebaran di seluruh dunia, termasuk Malaysia? Kalau ada pun semuanya pasti tenggelam dalam banjir besar pada zaman Nabi Nuh AS. Menurut Al-Makrizi, Nabi Nuh AS merupakan bapa manusia yang kedua selepas Nabi Adam AS. Kerana selepas banjir besar pada zamannya, semua manusia meninggal dunia kecuali penumpang kapal Nabi Nuh AS. Manakala semua penumpang kapal Nabi Nuh AS meninggal dunia dengan tidak meninggalkan zuriat, kecuali 3 orang anak Nabi Nuh dengan pasangan masing-masing. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Dan kami jadikan zuriat keturunannya sahaja orang-orang yang tinggal hidup setelah kami binasakan kaumnya yang ingkar. Surah As-Saffat ayat ke-77. Anak-anak Nabi Nuh tersebut ialah Sam, Ham dan Yafis. Manakala seorang lagi, Yam atau Kan'an, tenggelam dalam banjir. Sumarah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi SAW bersabda, Samu Abul Arabi, wa Hamu Abul Habsi, wa Yafisu Abul Rum.
Sam ialah moyang orang Arab. Ham moyang orang Habsyah. Dan Yafis moyang orang Romawi. Riwayat Tirmizi, Ahmad dan Hakim. Daripada keturunan ketiga-tiga anak Nabi Nuh, manusia bertebaran ke merata alam. Menurut Ibn Abbas, Nabi Ibrahim dilahirkan di Ur, Babil atau Babylon, di mana pemerintah Babylon pada masa itu ialah Namrud. Namrud mempunyai kerajaan yang amat besar dan kuat. Adalah diriwayatkan oleh Mujahid bin Jabbar, seorang ulama terkenal di kalangan tabi'in yang juga murid kepada Ibn Abbas. Malikul Ardi masyriquha wa maghribuha arba'atun nafar, mu'minani wa kafirani, wal mu'minani Sulaiman bin Dawud wa Zulqarnain, wal kafirani Bukhtanasar wa Namrud bin Kan'an, lam yamlikuha ghairuhum. Raja seluruh bumi dari timur sampai barat ada 4 orang, 2 mukmin dan 2 kafir. 2 raja mukmin, Sulaiman bin Daud dan Zulqarnain. 2 raja kafir, Bukhtanasar dan Namrud bin Kan'an. Tidak ada yang memerintah seluruh dunia selain daripada mereka. Riwayat Tabari dalam tafsirnya. Ini menunjukkan bahawa semua pemerintah yang ada di dunia ini pada masa itu tunduk kepada Namrud. Menurut kajian sejarah, Namrud pada zaman Nabi Ibrahim AS ialah Naramzin, yang menganggap dirinya sebagai Tuhan dengan gelaran Raja 44 penjuru alam. Apabila Mesopotamia di bawah kerajaan Namrud pada zaman Nabi Ibrahim AS dianggap tamadun pertama manusia di dunia, sudah tentu ahli sejarah menafikan tamadun umat Nabi terdahulu seperti kaum Ad dan Samud, walaupun kesan-kesan daripada tamadun ini masih lagi wujud. Apakah sebab ahli sejarah barat menyembunyikan fakta sejarah ini? Pertama, sekiranya ia didedahkan bermakna mereka mengakui kebenaran Al-Quran yang menggambarkan kedua kaum ini dengan jelas. Kedua, kaum Ad dan Samud berketurunan Arab yang tidak disukai oleh Barat, kerana Nabi Muhammad SAW juga berbangsa Arab. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah SAW bersabda, Qala wa arba'atun minal anbiya isarnaniyun, Adamun wa Sisun wa Idrisu wa Nuhun, wa qila Isa alaihissalam, wa arba'atun minal Arabi Hudun wa Salihun wa Shu'aibun wa Nabiyyika alaihi salatu wassalam. Rasulullah SAW bersabda, 4 orang di antara para Nabi itu berbangsa Surani, iaitu Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Idris dan Nabi Nuh. Ada yang mengatakan Nabi Isa AS. 4 di antara mereka berbangsa Arab, iaitu Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib dan Nabi Muhammad SAW. Untuk siri yang selanjutnya, sambungan kepada tamadun awal manusia, iaitu akan membincangkan tentang tamadun Mesir dan tamadun yang dihancurkan. Bagi yang masih belum subscribe, like dan share, dipohon untuk berbuat demikian bagi membantu untuk penyebaran ilmu yang bermanfaat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ganjarkan kita dengan ganjaran yang baik di sisinya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.